Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera warga fakulti yang dikasihi. Selamat pagi semua. Semoga semua kekal sihat dan sentiasa diberkati insya-Allah. So sesi kita akan bermula. Dan kita akan tamat jam 9.20 dan kita akan sesi soal jawab lah selepas itu ya. Selamat datang ke sesi tazkirah ke-68. Pejam celik dah 68 rupanya siri kita ya. Majlis menzahirkan ucapan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua di dalam majlis ini secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom. Walaupun kita tidak bersua muka, tapi hadiahkanlah senyuman untuk diri sendiri dan sahabat yang berada berhampiran kita agar semua rasa ceria dan bahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu di hari Jumaat, penghulu bagi segala hari. Perbanyakkanlah selawat, bersedekah dan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumaat nescaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Nasa'i, Al-Bahaqi dan Al-Hakim. Terima kasih hadirin semua. Sedarkah kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, tetapi banyak orang yang tidak sedar. Di antaranya adalah nikmat ketika masa muda, ketika mendapatkan kesihatan, ketika diberikan kekayaan dan sebagainya. Hadirin sekalian, memandangkan okey. Sebelum saya memperkenalkan tuan penyampai tazkirah kita pada pagi ini, saya ingin mempersilakan Dekan FKAB, Prof. Datuk Dr. Engineer Wan Hamidun Wan Badaruzaman untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Terima kasih Puan Normaliza Ismail, pengacara pada pagi ini, dan hari ini dia jabatan seni benda kan, Aliza? Ya, Prof. Terima kasih kepada Dr. Wardah dan SAB kerana sudi menganjurkan sesi tazkirah mingguan kita. Pada pagi ini kita mendapat tetamu penceramah kita, Ustaz Nabil Ahmad. Ini bukan Nabil yang meletup, bukan ya? Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nabil. Tak dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya tak sempat masuk bilik kecil tadi. Ya, baik, tak apa. Ada tetamu pula datang kat bilik saya. Baik. Biasa alhamdulillah setiap Jumaat kita cuba orang kata buat majlis sebeginilah. Ini siri dah ke 68. Alhamdulillah. Dah bulan 9 nak masuk bulan 10. Jadi seperti mana yang Puan Normaliza beritahu tadi lah, kita syukur atas nikmat dan segala apa yang Allah kurniakan pada kita. Nikmat intelek pun satu nikmat. Otak kita ni boleh berfikir dengan baik, dan kalau Allah cabut satu skru, saya macam mana agaknya kita ni, profesor pun dah tak jadi profesor lah kan. Jadi syukur Allah bagi curah-curah rahmat kepada kita, kesihatan dan ketenangan, kehidupan yang orang kata selesa, tapi tak semua orang begitulah. Jadi pada pagi ni kita insya-Allah looking forward untuk mendengar tajuk pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua audiens yang sudi hadir saban minggu dalam sesi tazkirah kita. Dia momentum sekejap lagi ramai, makin ramai akan masuk. Ialah awal 8.30 kan, orang masih belum warm up. Terima kasih Ustaz sekali lagi, dan kepada semua, semoga kita mendapat keberkatan daripada apa yang kita lakukan hari ini, dan semoga kita terus menerus insya-Allah istiqamah dalam perjuangan. Kalau kita tengok orang yang lagi 100 meter ke 400 meter,
di garisan akhir nak pecut tu kan. So dalam kehidupan kita ni memang kita semua ada garis penamat. Garis penamat tu kalau ibarat deadline yang orang menunggu kita nak habis larian tu, kita pun ada garis penamat yang bila sampai masanya kita tak boleh buat apa lah. Kita akan tinggalkan diri ni, masuk ke alam yang kita orang kata tak tahulah dekat sana, takut kalau tak bersedia kan. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair kepada semua, terutama kepada ustaz yang sudi melapangkan masa pada ini. Silakan saya kembalikan kepada Puan Liza lah untuk handle majlis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datuk di atas kata aluan sebentar tadi. Seterusnya, sebelum saya memperkenalkan penceramah hebat kita pada pagi ini, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Beliau adalah seorang pegawai hal ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, mendapat pendidikan ijazah sarjana muda Usuluddin di Universiti Al-Azhar Mesir, ijazah sarjana pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga terlibat sebagai ahli jawatan kuasa tebus Pusaka Negeri Perlis, pengacara Forum Perdana Ehwal Islam TV1, bukan biasa-biasa ya, ahli kumpulan nasyid Faiz. Boleh ya Ustaz kita nyanyi lepas ni. Penceramah agama Tauliah Wilayah Persekutuan Selangor dan Perlis. Beliau berpengalaman sebagai pengacara rancangan TV. Orang TV juga ni. Jemputan Umrah Astro Oasis 2008, Sahabat TV 9, Segunung Harapan Astro Oasis, Tilawah Interaktif TV1, Laporan Haji dari Tanah Suci TV Al-Hijrah, siaran langsung Salam Baitullah, rancangan Betul ke Ustaz TV Al-Hijrah, siaran langsung Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Bukan di TV saja, beliau pernah menjadi penyampai radio Salam FM JAKIM 2010, menyampaikan ceramah dan motivasi di Sekolah Rendah Menengah dan Institut Pengajian Tinggi dalam dan luar negara, moderator Forum Anjuran IPT Kementerian dan Jabatan, juri nasyid pidato syarahan dan bercerita, ahli jawatan kuasa pengurusan keuangan Negeri Perlis, ahli jawatan kuasa zakat dan wakaf Negeri Perlis, ahli panel penapis kandungan JAKIM KDN. Masya Allah, hebat orangnya ni. Banyak. Okay, mungkin ada yang dah mengenali penceramah hebat kita ini. Beliau yang dimaksudkan ialah, Prof. Datuk cakap tadi pun, Nabil Raja Lawak tu. Terkejut juga sebab bila dapat nama Nabil Ahmad, sebiji betul nama kan. Saya gurau Ustaz ya. Mungkin nama juga keliru kan. Pesan Nabi Muhammad SAW, itulah tajuk tazkirah yang akan disampaikan pada pagi ini. Dengan itu majlis mempersilakan Ustaz Dr. Nabil Ahmad untuk menyampaikan tazkirah. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada puan pengacara, Puan Normaliza selaku yang mengendalikan dan mengemudi bicara kita pada pagi ini, yang saya kasihi Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Profesor Datuk Dr. Insinyur Wan Hamidun Wan Badaruzzaman, pegawai kanan daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, warga UKM, dan saya juga rasa sedikit tumpang gembira dan bahagia bila dijemput oleh sahabat-sahabat daripada UKM, walaupun bukanlah saya jemputan awal dan jemputan asal. Saya hanyalah jemputan pungutan di saat-saat akhir. Terima kasih banyak pihak UKM yang sudi memberikan ruang dan peluang. Ya, saya bukanlah Nabil Ahmad Raja Lawak, tapi saya Ustaz Nabil pun boleh buat lawak. Tak apa, lawak itu bukan ajadah utama. Ajadah utama yang kita nak tinggalkan ialah sesuatu yang memberikan manfaat buat kita dalam hidup,
dan kita nak bekalkan kehidupan kita ini juga dalam keadaan kebaikan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada awal pagi ini. Siapalah saya tanpa anda semua? Tapilah siapalah kita semua tanpa agama. Maka sebab itulah kita berdiri atas nama Islam, kita berada pada namanya hamba Allah, menjadi khalifah orang yang memakmurkan alam ini. Sudah pasti ada tanggungjawab, ada tugas, ada sesuatu yang perlu kita laksanakan secara bersama. Pada pagi ini saya nak berkongsi sesuatu untuk anda dan juga untuk diri saya. Patah lagi untuk kita menjadikan ia sebagai di antara amalan-amalan dan peringatan yang saban masa saban ketika bila kita didatangkan dengan pelbagai bentuk ujian dan cabaran dalam hidup. Kadang-kadang kita lemah semangat, kadang-kadang kita down, kadang-kadang kita rasa Masya Allah tabaraka, ini di antara ujian demi ujian yang kita dapat bersama. Apapun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh masa yang begitu singkat, saya mohon maaf. Awalnya sebab pukul 9.30 saya ada meeting. Pukul 10 saya ada bengkel. Jadi agak berturut-turut pada hari ini. Ini pun saya minta ruang waktu untuk nak selesaikan dengan tuan-tuan dan puan semua pada awal pagi ini. Apapun saya bila dengar dah bilangan yang ke 68, 78 kan? Satu jumlah yang 68. 68. Masya Allah. Terlajak dia advance 10 lagi. Tak apa. Jadi ini di antara perkara yang patut kita rasa seronok tuan-tuan ya. Bukan mudah untuk kita nak istiqamah ke tahap itu. Bayangkan satu Jumaat pun, ke satu Jumaat kita dah rasa ya Allah susahnya kaki nak melangkah ke masjid. Ini kan pula majlis-majlis ilmu seumpama ini. Jadi kita kena lihat bahawa kalaulah hati kita terdetik rasa seronok untuk kita bila ada saja peluang tazkirah, bila ada saja peluang nak dengar khutbah, nak dengar peringatan, nak dengar ceramah, nak dengar motivasi dan sebagainya, bahawa hati kita masih bersedia untuk nak dilentur, nak dibetul, nak dibaiki, nak dipolish dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita lihat dalam diri kita, terutama kita yang nak meneruskan saki-baki dalam usia kita yang kita tak tahu bila penamatnya. Kita doakan mudah-mudahan bihusnil khatimah, dengan penutup yang baik. Allahumma amin. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau tadi Prof Datuk Doktor ada menyebut berkenaan dengan hari ini kita bersama dengan penceramah yang hebat. Apa yang tuan-tuan dapat gambarkan? Bila orang sebut saja orang hebat, so kita pun wow. Nama saya Nabil Ahmad, nama sahabat saya Ahmad Nabil bin Ahmad. Nak sama? Ya. Dan kami keluar dalam rancangan Astro pada tahun yang hampir sama dan glamournya hampir sama. Gitu tuan-tuan ya. Saya tahun 2007-2008 keluar dalam rancangan jemputan umrah Astro Oasis. Dia masa tu menang Raja Lawak. Memang masa tu jemputan di Astro, orang akan panggil, bila nak sebut je kami nak panggil Nabil. So kadang-kadang ramai yang tersilap jemput saya. Ni biasa berlaku di satu ketika dahulu. Sebab nama nak sama. Kalau ada rancangan kan dua Syamsul puan dua Syamsul. Depa tak buat lagi dua Nabil. Belum lagi. Kalau dua Nabil saya tak pasti mana satu yang lebih gelak, orang akan gelak ni. Saya takut Nabil Raja Lawak tu orang tak apa nak gelak, Ustaz Nabil lagi orang gelak. Tak apa tuan-tuan, sebab gelak ni bukan utama, dia adalah sebagai sampingan dan sebagai satu hiburan kita dalam hidup. Apa pun, saya nak sebut bahawa bila kita sebut orang hebat ni tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita akan rasa teruja. Dia main dalam keadaan wow factor tu, dia macam wow, nak tahu apa yang hebatnya, apa yang menerujakan itu. Ni kita sifat manusia. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bila saya tengok pada pagi ni, maafkan saya jika boleh saya lihat partisipan kita hanya 114 orang. Mungkin staf kita mungkin seramai ini. Alhamdulillah, tahniah tuan-tuan. Ada satu kumpulan yang saya selalu ikut, kumpulannya nama Sahabat Pencinta Al-Quran. Digagaskan pada zaman PKP. Sampai sekarang tuan-tuan, bila saya bersiaran dengan kawan-kawan lain lah, dia ada rutin tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa, daripada kuliah subuh, kuliah duha, lepas tu kuliah zuhur, lepas tu kuliah maghrib, lepas tu kuliah malam, tafsir lagi, bersambung-sambung tuan-tuan. Saya masuk dalam liqa tu, dalam pertemuan tu, paling kurang pun 150 orang. Itu paling kurang. Penuh 250 dan memang kena buat 2 frame lah. Ini nak tunjukkan bahawa saya sebut pada mereka, ni golongan antaranya makcik-makcik lah. Golongan makcik-makcik, bukan makcik-makcik membawa. Ni makcik-makcik yang dah banyak, dah tak larat nak membawa, menumih lah, mengunyit, tak larat dah. Ni mereka semua memang banyak infakkan masa. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Bila saya sebutkan tadi tentang orang yang hebat, apa yang tuan-tuan akan rasa? Ya, kita rasa nak tahu tentang hebat itu kat mana? Apa yang membuatkan rasa sampai dapat title hebat? Tuan-tuan, dalam hidup kita ada seorang insan yang hebat, iaitu junjungan mulia Nabi SAW. Betul. Tuan-tuan, puan-puan, saya suka kalau puan macam tadi, puan menjawab. Sebab Nabi sebut, di antara tanda kita ni bakhil, kedekut, ialah apabila nama Nabi tak disambut.
Sebab tu kita tuan-tuan dan puan sebut saja selawat kepada Nabi. Tuan-tuan selawatlah banyak-banyak. Tambah-tambah hari ini hari Jumaat. Ini di antara proses tarbiyah lisan dan ruh kita. Untuk kita mencintai Nabi dengan kita menyebutnya. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat pun berselawat dengan Nabi. Malulah kalau kita manusia biasa, tapi kita dekat Nabi kita tak berselawat. Dengar saja nama Nabi, kita buat tak tahu. Orang sebut tentang kisah Nabi, kita pun buat lebih kurang macam tu je. Kadang-kadang bila orang sebut tentang, jom kita pergi dengar ceramah tentang Maulid Nabi, ni dah masuk ni. Dah masuk Rabiul Awal ni. Bila cerita tentang Maulid Nabi, benda yang kita biasa tengok, bisa dengar tuan-tuan. Sesungguh pasti saya yakin bahawa bila orang cerita tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih banyak perkara-perkara tentang kisah hidup Nabi kita tak tahu. Sebab tu kita tuan-tuan bila sebut tentang Nabi, jangan rasa rugi dan nak mengelak ataupun mengelak, nak pergi dengar, nak pergi duduk, nak pergi mengambil sesuatu, istifadah ataupun ambil peluang kebaikan itu. Maka ni kita duduk pada pagi ni. Sebab tu saya bawa tajuk ini untuk kita tarik perhatian kita bahawa ini di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena sambut. Yang tak buka mic kan, yang kena tutup. Tak apa, bila dengar saya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sambut sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa saya duduk di Mesir puan, dan sahabat semua, masa saya mengaji di ijazah dulu, bila orang Arab ni sebut nama Nabi, semua akan bersolat alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Amal. Kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jawab. Tuan-tuan, ruh tu kena ada. Sebab kadang-kadang bila kita ni sebut tentang Maulid Nabi ni, dia hanya bertempoh mungkin. Kadang-kadang hanya mengenangkan pada saat, pada tarikh tertentu. Tambah-tambah pada minggu depan, pada hari Ahad, kita akan sambut Maulid Rasul. Yang sonok bagi kita apa tuan-tuan? Cuti. Jatuh pada hari Ahad, cuti Senin. Tepuk tangan. 3 hari cuti. Ambil off day. Tambah hari Selasa lagi cuti lagi. Pergi bercuti dengan keluarga. Kita mengambil peluang sebab cuti. Peluang itu cuma ambil manfaat. Dengar, ambil dan kongsi dengan anak-anak kita, terutamanya generasi muda, tentang apa yang Nabi SAW dah lakukan untuk kita hari ini, agar kita hari ini lalui kehidupan kita tu dengan mudah. Sedang Nabi lalu saja untuk menyampaikan Islam dilontar dengan batu, kan? Dihambat, dikeji, diejek, diusir. Masya Allah, tabarakallah. Cabaran besar untuk Nabi kita Muhammad SAW demi memastikan kelancaran kehidupan umatnya. Maka hari ini tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, tempoh masa yang terhad ini, tuan-tuan bagikan fokus. Walaupun saya dimahamkan tadi, kita akan ada sesi soal jawab. Siapa? Kalau ada rezeki, kita soal dan kita jawab. Tapi kalau tak ada sesi soal jawab, tak apa. Lepas ni kita boleh PM, kita boleh DM. Saya ada je, insyaAllah. Selagi hidup, saya ada. Boleh cari Instagram saya, boleh cari Facebook saya. Kita PM, kita DM, kita sembang belakang. Kalau tak puas hati lagi, kita ngetih. Macam tadi Puan Pengurusi pun dah sebut. Lepas tu tadi ada sahabat kita beritahu, Ustaz, nyanyi satu lagu. Boleh saya nyanyi satu lagu. Tapi satu lagu kalau saya nyanyi, saya nak claim 5,000. Baru berbaloi. Menyanyi ni bukan benda mudah. Kan? Sebabnya nak buat lagu tu susah. Kan? Nak masuk ke studio, nak rekod, nak kena bayar sana, nak kena bayar sini. Costing untuk satu lagu tu paling minimal lah 5,000. Paling minimal lah. Paling high tu bergantung pada jenis orang lah. Macam kami pun baru lepas je balik syuting di Perlis untuk lagu baru. InsyaAllah lah. Cadangnya nak keluar dalam tempoh ni Maulid Rasul, tapi nampak macam suntuk sikit. Mungkin kita terpaksa delay sikit. Apalah, tapi kita akan keluar juga. Namanya Love. 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 Cerita tentang kehidupan manusia yang sukakan kepada kecintaan kepada alam, kecintaan kepada pekerjaan, kecintaan kepada suami isteri, kecintaan kepada manusia itu sendiri kan. Jadi kita nak sebut tentang bahagianya manusia kerana ada nilai cinta. Jadi kita akan bawa pada lagu tu. So saya tak boleh nak tease kat sini, sekejap lagi tak gempak lah pula. Kena tunggu, tengok dalam Instagram Faiz sendiri, baru betul. Sebab tu tuan-tuan, kalau dekat Nabi Raja Lawak, dia hanya masuk Raja Lawak tuan-tuan, tapi tuan-tuan panggil dia boleh bayar sampai 5-6 ribu. Ustaz Nabi ni bukan dekat penyanyi, dia penceramah, dia pengacara, dia macam-macam tuan-tuan. Lagi kena banyak, saya boleh claim banyak. 5,000, banyak kan. Tapi tuan-tuan, duit tak boleh bawa ke mana. Duit tak boleh bawa ke mana. Senangnya bukan kadang dengan duit, senangnya ialah dengan berkongsi kebaikan.
Maka pagi ini saya tak ada duit yang saya nak kongsikan. Maka saya ada sedikit ilmu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan di antara pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama-sama, terutama bila kita namanya manusia yang kadang-kadang kita ni banyak dengan kelalaian, banyak dengan kealpaan. Jadi kita ambil peluang sebab Jumaat ni Allah rezekikan kepada kita sebagai umat Muhammad, bahkan kita sebagai umat Islam, kita ada satu platform yang namanya solat Jumaat. Di sana orang lelaki terutamanya kena pergi masjid. Ini di antara tarbiyah. Bayangkan dalam sebulan ni berapa kali sangat kita pergi masjid? Paling-paling kurang koman 4 kali ataupun 5 kali. Itu paling koman lah. Hak yang kedekut sangat sekali atau 2 kali, sebab dia kata hak yang kali kedua, kali ketiga tu kali pertama, kali kedua tak pergi tak apa, kali ketiga tak boleh. So dia pergi kali ketiga. Hak tu memang gapla jingga tuan-tuan. Hak tu memang nak kena betul balik sebenarnya. Kita kena betulkan balik. Tapi orang perempuan, dia waktu Jumaat pergi mana? Masya Allah, dia pergi usrah. Usrah, ya. Usrah kat IOI Mall, usrah dekat Pavilion, usrah dekat Sogo. Tu geng-geng orang perempuan lah, Muslimat. Mereka punya usrah mereka. Mereka tak ada khutbah, mereka ada usrah. Usrah cuci mata. Macam tu kan. Jangan marah nak perempuan, gurau-gurau je. Jumaat ni tak boleh marah. Kena majakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ya, apa pun yang penting ialah siapa pun kita, lelaki atau perempuan, hari Jumaat ini di antara juga disebut oleh para ulama, dia di antara hari raya bagi umat Islam. Sebab tu kita kalau tengok orang lelaki pakai baju Melayu, jarang-jarang baju Melayu ni, tambah-tambah kalau perempuan bila suami suruh sediakan baju Melayu bersampin bersongkok dengan berbutang baju yang penuh, tuan-tuan jadilah macam pah tu. Nak pergi mana bang? Tanya dulu. Betul ke bang ni? Tiap-tiap minggu abang duk pakai baju kemeja aje. Hari ni kenapa nak pakai baju ni? Butang baju Melayu mana apa? Baju kan. So kena tengok sebab ni adalah hari di antara hari kebangsaan bagi kita namanya umat Islam. Hari yang namanya kemerdekaan bagi kita umat Islam. Hari yang namanya kebahagiaan sebab ini adalah hari raya umat Islam sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena rasa beruntung sebab Jumaat ini adalah hari untuk kita mengumpulkan kebaikan, hari untuk kita meningkatkan ketakwaan insya-Allah. Baik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, izinkan saya pada pagi ini untuk saya kongsikan di antara pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk kita lihat dalam hidup ini sebenarnya apa yang kita kena cari, apa yang kita perlu penuhi. Ya, ini pesan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tuan-tuan, ya, kalau kita tengok balik sejarahnya tentang perawi ini, hadis ini kedudukannya sahih dalam beberapa riwayat, antaranya Bukhari, antaranya juga Muslim. Ya, kalau dalam Bukhari kita ada dalam kitab Al-Adab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga dalam kitab dalam Sahih Muslim ada dalam sahihnya, yakni Sahih Muslim, ada diceritakan tentang hadis ini, dan hadis ini berkedudukan sahih. Yang mana sahih kita boleh jadikan ia sebagai hujjah, sebagai dalil untuk kita beramal dan mengajak untuk orang melakukan amal tadi. Ni bila saya belajar di Masjid Al-Azhar, saya duduk bidang saya adalah usuluddin, perkhususan saya adalah hadis. Masa di UKM, masa itu saya duduk dalam bidang dakwah di Fakulti Pengajian Islam. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, baik, bila sebut tentang perawi ini, kalau kita lihat balik, nama Abu Hurairah ini adalah di antara nama yang kerap kita dengar. Kan? Kalau sebut tentang perawi hadis, antaranya Abu Hurairah, antaranya siapa lagi? Siapa lagi tuan-tuan? Selain daripada Abu Hurairah ni yang tuan-tuan bisa dengar nama yang meriwayatkan hadis Nabi ni, siapa lagi? Cuba tuan-tuan tulis tu. Kod tak boleh nak baca, tulis tak apa. Dia boleh tulis kan puan kan? Ke tak boleh? Boleh. Nanti puan tolong baca. Sebab saya tak nampak tulis. Ke saya nampak juga. Saya nak minta tuan-tuan tulis. Siapa di antara perawi-perawi yang tuan-tuan pernah dengar? Antaranya yang saya sebut tadi adalah Abu Hurairah. Yang kerap kalau kita dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. So antara perawi yang dekat ataupun sahabat yang dekat dengan Nabi, antaranya ialah Abu Hurairah. Selain daripada Abu Hurairah, siapa lagi perawi hadis yang anda pernah dengar? Muslim, Bukhari, Tirmizi. Okey, terima kasih Puan Afidah. Ini di antara pengumpul hadis dan juga periwayat dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Salam Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Saya boleh baca juga. Anas bin Malik. Aywa, ahsanti. Anas bin Malik ni antaranya, dan Anas bin Malik adalah seorang kita sebut apa? PA. Personal assistant Nabi, pembantu peribadi Nabi yang menginfakkan seluruh masa dia untuk bersama dengan Nabi, Anas bin Malik. Lagi siapa? Bagus. Saya nak tunggu respon. Al-Imam Nasa'i rahimahullah. Imam Nasa'i antara orang yang meriwayatkan daripada riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ni antara imam-imam yang kumpul dalam kitab hadis. Okey.
Sabar lagi, saya nak bagus. Sebab tak semestinya bila sebut nama perawi ni maksudnya orang yang meriwayatkan. Dia panjang kalau nak ikutkan perawi ni panjang. Tapi macam Anas bin Malik, macam Abu Hurairah, itu perawi utama disebut. Sebab dia lepas daripada Nabi. Maksudnya dia dengar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Terima kasih Puan. Puan ke Tuan? Yus Haizat. Puan eh? Tuan. Oh Tuan Yus Haizat, terima kasih. Tuan. Baik, Imam At-Tirmizi, bagus. Imam Tirmizi di antara pengumpul hadis. Masya Allah, tabarakallah. Okey, saya yakin tuan-tuan dan puan nak tulis macam-macam. Berarti tuan-tuan juga familiar tentang hadis Nabi SAW. Tahniah dan tahniah sebab anda mengambil penting dan prihatin terhadap apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dan siapa yang meriwayatkan hadis tadi, yang merawikan hadis. Bagus, tahniah. Dan saya tanya tadi tuan-tuan, bukan apa, untuk kita lihat, macam saya dulu mengaji di Al-Azhar, guru-guru kami selalu akan menceritakan dan menyampaikan cerita tentang siapa sebenarnya perawi hadis tadi. Masya Allah tuan-tuan. Jadi bila dengar tentang perawi ni, kita akan rasa kagum sebab mereka yang mendengar bukan calang-calang orang. Sebabnya orang yang mendengar ialah orang yang betul-betul thiqah dalam bahasa Arabnya, dipercayai, orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang mempunyai kewibawaan untuk menyampaikan hadis. Macam kita hari ni tuan-tuan, yang kita dengar daripada Ustaz Nabi daripada awal sampai habis, tiba-tiba kita balik nanti, bini tanya, suami tanya, tadi dengar kuliah online tadi siapa tadi sampai? Tadi Nabi Raja Lawak. Awal dah silap dah. Contoh. Kan? Apa yang dia sampai? Dia kata pesan Nabi. Oh, pesan Nabi apa yang Nabi pesan? Nabi tak silap lah. Kata Nabi kahwin 4. Bila masa Ustaz Nabi kata 4 ni? Contoh. Jadi kita ni antara bukan orang yang siqah lah. Bukan orang yang boleh dipercayai. Sebab kita sendiri lupa. Lupa. Maka sebab itulah tuan-tuan, perempuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, untuk tidak lupa sesuatu yang dihafal, yang nak dihafal ini, ataupun yang kita nak terima, tulis ataupun catat. Kalau tak mau catat, tuan-tuan ingat. Sebab tu para sahabat Nabi, tak semua yang mencatat, yang diberikan tanggungjawab untuk mencatat. Semua yang mendengar ni, menghafal hadis yang keluar daripada bibir Nabi SAW yang mulia itu, dengan harfan biharfin, satu huruf demi huruf, yang tak tertinggal walaupun satu. Ni hebat. Jadi kita nak tengok tuan-tuan dan puan pada pagi ni, kita nak ambil istifadah itu ialah tata cara untuk kita mengambil hadis. Sebab tu bila sebut tentang perawi ni, bukan calang-calang orang. Maka bila sebut tentang Abu Hurairah, sikit cerita tuan-tuan ya, untuk pengalaman kita bersama nak tahu tentang Abu Hurairah ini. Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang dah lanjut usia. Maksudnya dia dah lambat masuk Islam berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Anas bin Malik muda, Muaz bin Jabal muda, Ibnu Umar muda. Tu di antara yang muda semua. Ni Abu Hurairah ni sedikit dah lanjut usia. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, aku ni baru je masuk Islam. Nak banding dengan sahabat-sahabat lain yang dah jauh muda berbanding aku ni, aku nak menghafal pun agak susah. Aku nak mengingat pun payah. Aku nak jadi kata, yalah orang yang macam kita ni tuan-tuan. Macam saya baru 27. Puan Yusmaliza saya tak pastilah berapa. Mungkin 28. Contoh nampak gaya kita muda nak. Dia bagi nampak muda tu dia sonok sikit kan. Cuba kita sebut Ustaz Nabi dah 56. Allah, tua ke aku ni? Terus dia jadi macam tak seronok. Jadi kita nak rasa seronok tu, kita tunjuk bahawa kita ni hidup dalam keadaan muda. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka pada pagi ini kita nak tengok apa yang berlaku pada Abu Hurairah. Abu Hurairah satu ketika dulu dia sedikit berusia dan dia minta dekat Nabi, aku ni susah nak hafal dan sebagainya. Maka Nabi suruh duduk dekat dia, kemudian Nabi pegang dada dia dan Nabi mendoakan untuk Abu Hurairah senang menjadi orang yang mudah hafal, mudah mengingat apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada anak-anak, contohnya ni saya sebut awal sebelum masuk matan hadis ataupun masuk kandungan hadis. Kita pegang dekat anak berdada anak kita tu, bacakan doa. Yang masih kecil-kecil tu. Yang dah dewasa, tambah orang anak perempuan, janganlah pegang dada dia, pegang belah belakang dia. Ambil isyarat kita pegang dada dia. Contoh macam kami dalam perawat di Darushifa, so kita nak merawat orang, kalau orang perempuan kita akan pegang belah belakang. Terutama penyakit yang melibatkan dada, jantung, benda dalam yang di sebelah depan. Tapi kita ambil isyarat hanya di belakang. Hanya part depan ni kadang-kadang kita pegang di tengah ni saja, untuk ketika mana kita nak keluarkan gangguan yang ada dalam diri perempuan tu. Itu pun kalau perlu. Kalau tak perlu, kita tak pegang di kawasan yang agak sulit dan sedikit sensitif, ataupun kita kata aurat perempuan. Itu adab.
Maka Abu Hurairah pernah dipegang dadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk dia jadi seorang yang mudah hafal. Kita pun ambil peluang ni. Ini satu ilmu untuk tuan-tuan dan puan-puan buat. Ya. Anak kita buat. Sebab anak kita ni dia susah nak hafal, kita buat ke anak kita. Tengok bini kita pula susah hafal. Main ni. Ustaz Nabil kata apa? Pegang dadah. Hai, putih. Marah tunggu kat bini dia kan. Lepas tu tuan-tuan tengok pula suami perempuan pun jenis bengap tuan-tuan. Main ni. Pam kepala dia. Jangan tuan-tuan. Suami kita sayang. Usap dada dia. Usap. Sambil doa. Tiup kat dia tu. Dia kata tiup apa ni pula dah. Saya doa bang. Bagi abang sihat berpanjangan. Tuan-tuan. Ini antaranya yang boleh kita ambil satu pengalaman tentang Nabi SAW dengan Abu Hurairah. Baik. Kita nak tengok apa kandungan dalam hadis ini. Nabi SAW pernah menyatakan. Ya. Untuk kita tuan-tuan ambil peluang. Inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah reda akan kamu ini dengan 3 benda. Dan Allah benci kamu dengan 3 perkara. Tuan-tuan, tolong ambil penting tentang 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi untuk kita mendapat keredaan. Sebab kita hidup ni tuan-tuan, hala tuju kita ialah untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Tak lain tak bukan. Saya sendiri yang bekerja, tuan-tuan yang bekerja, yang kita mengajar untuk orang belajar untuk mencari kerja. Kan? Kita yang dah kerja dalam keadaan kita masih belajar. Tuan-tuan, hidup kita tak lain tak bukan kita nak dapat keredaan Tuhan. Saya pun sama. Walaupun saya masuk TV ni esok lusa nak dalam forum perdana pula minggu depan. Semalam sehari, minggu depan saya dengan sehari disandarkan. Kita akan duduk kerja tu nak masuk TV. Orang tengok glamour lah Ustaz. Oh, popular lah Ustaz. Sikit je. Tak apalah kalau kita nak, bukan nak cari tu, kita nak cari keredaan Allah Azza wa Jalla. Siapa pun kita, hatta orang tak kenal kita, hatta manusia mana pun tak pernah sebut nama kita. Tapi kita selagi mana nama hamba Allah, lagi itulah kita hidup, kita nak cari keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi pesan 3 perkara yang Allah redakan kamu dan 3 perkara yang Allah benci akan kamu. Apakah yang namanya keredaan daripada Allah? Pertama Nabi sebut an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama dan yang kedua kata Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama an ta'buduhu, hendaklah kalian mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Ni asas kita sebagai orang Islam. Sebab tu bila kita namanya Muslim, kita kena menyembah Allah. Kita hanya mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah Ustaz, saya dah semayang Ustaz. Puasa pun puasa bulan. Tunggu nak pergi haji je Ustaz. Bagus, Alhamdulillah. Tapi namanya bila an ta'buduhu itu menyembah Allah, persoalannya. Adakah kita benar-benar menjadi hamba yang menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya? Kalaulah kita sebut tentang menyembah Allah itu maksudnya sembahyang, semua orang sembahyang. Kita boleh definisikan orang di tepi jalan pun sembahyang. Orang minum arak pun kadang-kadang sembahyang. Orang mencuri pun sembahyang. Betul? Tapi apa maksud an ta'buduhu? Rupanya Allah datangkan lagi wala tusyriku bihi syai'a. Dalam masa yang sama, jangan kalian mensyirikkan Allah. Ni yang kedua. Yang pertama dan yang kedua ada kaitan, maksudnya ialah bila kita menyembah Allah, contoh masa kita sembahyang. Tuan-tuan angkat tangan. Allahu Akbar. Kan betul? Semua orang, saya sekali puan dan sahabat-sahabat semua, kita angkat tangan takbir. Masa kita sembahyang tu nak mula tu kan, nak baca tuan-tuan, nak baca, nak keluarkan bacaan kita tu, tiba-tiba dia main, kunci kereta tadi aku tak mana tu, duit RM50 tadi atas meja aku ambil tak lagi. Pak, ni antara gangguan-gangguan kecil yang berlaku dalam solat. Adakah dalam erti kata kita mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, kita tidak diuji? Dalam sembahyang pun kita diuji, apatah lagi dalam keadaan kita hidup. Ya tuan-tuan. Biasalah manusia, saya yakin tuan-tuan juga pernah kita buat kerja bermati-matian tuan-tuan kan, betul tak? Sampai kira kita kata nak menjayakan misi itu kan, contohnya apa program-program besar mega ni, nak buat sambutan ke kejutaan punya kan, buat dan sebagainya, kita punya bertungkus semua siang malam, ambil idea, kerah keringat sebagainya, kerah orang main tengah malam main buat kerja kan. Tiba-tiba bos contoh-contohlah, bos langsung tak sebut nama kita, bos langsung tak puji kita, tiba-tiba orang lain yang dipuji. Tuan-tuan rasa tak down? Kecewa, merana. Contoh, kita pun waktu itulah naik type dalam Facebook, kurang ajar, kecewanya dunia ini dengan perilaku manusia. Kita pun tulis sebab kita nak blame bos, kita nak blame orang. Contoh ni tak ada kena-mengena dengan UKM. UKM ni adalah mahasiswa ataupun orang-orang yang hebat-hebat. Sebab tu dia berjiwa merdeka, sebab dia duduk universiti kebangsaan.
Dia universiti kebanggaan Malaysia. Gitu. Sebuah universiti yang hebat. Sebab tu saya yakin kita ni bila hati kita bahagia tuan-tuan, sebab namanya anta'buduhu ini kita menyerahkan sepenuhnya, kita buat sesuatu tu kerana Allah, kita tak hadirkan sesuatu benda lain. Sebab tu dia dekat dengan wala tusyriku bihi syai'a. Bimbang tuan-tuan. Saya pun bimbang bila kita buat sesuatu kita nak pujian. Macam saya jaga protokol di JAKIM ini. Kadang-kadang melibatkan dengan Yang Berhormat Menteri, kadang-kadang melibatkan Yang Berhormat Timbalan Menteri, kadang-kadang melibatkan dengan ketua-ketua agensi, pegawai, datuk-datuk, tan-sri, hakim-hakim kebangsaan dan sebagainya yang melibatkan dengan tugasan kita. Saya kena jaga semua tu. So, kadang-kadang bukan kita nak ambil nama, sana habis hebat duduk bersama dengan Tan Sri, duduk bersama dengan Datuk Sri, duduk bersama ni. Dah, kerja is kerja. So, kadang-kadang orang tak puji. Bahkan yang paling banyak kita dapat ialah keji. Manusia. Sebab itulah bila kita sebut anta'buduhu, hendaklah kita menyembah Allah ni tuan-tuan sampai tahap keikhlasan. Saya bawakan satu contoh tuan-tuan. Dalam Al-Quran, ada satu surah yang bawa cerita tentang keikhlasan. Ada satu surah dalam Al-Quran menyebut tentang keikhlasan. Apakah nama surah berkenaan? Apakah nama surah berkenaan? Jadi tuan-tuan tak payah tanya saya. Saya je tanya tuan-tuan. Tulis kat bawah tu. Apakah nama surah yang menceritakan tentang keikhlasan? Kalau ada sila komen-komen. Sambil baru syok. Kan? Kalau ada. Kalau tuan-tuan terfikir apa? Surah apa yang cerita tentang keikhlasan? Ratih KQ 00892. Dia baca dia punya nombor metrik kan, nombor pas nombor ni Nombor staff. Okey. Nombor pekerja. Tahniah. Dia bagi jawapan tapi dia tanya saya balik. Al-Ikhlas? Saya pun nak jawab balik ke ni? Yalah tu. Ya, betul. Dia macam teragak-agak Al-Ikhlas kot. Kan itulah ayat dia. Okey, betul lah. Ya, Al-A'raf agaknya. Okey. Dalam banyak-banyak surah memang ada diselit tentang ceritanya tentang ikhlas. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Betul. Yang saya sebutkan tadi surah yang cerita tentang keikhlasan, title surah tu sendiri dia ialah Al-Ikhlas. Betul tuan-tuan. Al-Ikhlas. Alah, surah pendek yang kita baca tiap-tiap hari tu, itulah Al-Ikhlas. Tapi tuan-tuan, daripada ayat pertama sampai ayat akhir, berikan kepada saya mana ayat yang ada perkataan Al-Ikhlas. Tuan baca sendiri. Dia jawab cepat tu. Maksudnya dia dah study, dia dah standby. Ustaz nak tanya ni. Bagus. Dia Sebab follow Ustaz ni, dia follow Ustaz. Dia follow. Bukan sebab surah tu pendek. Satu dia follow, yang kedua surah tu pendek, yang ketiga surah tu memang dia selalu baca. Sebab tu dia tahu. Tak ada langsung Al-Ikhlas. Bagus. Tapi yang tanya ni memang ikhlas. Dan orang yang jawab pun ikhlas. Masya Allah. Tahniah ya. Sebab tuan-tuan, saya nak sebutkan kepada kita semua bahawa walaupun nama surah itu Al-Ikhlas, tetapi tidak terdapat kalimah Al-Ikhlas. Adakah Allah ataupun kita yang mendapatkan nama Al-Ikhlas itu tidak membawa maksud Al-Ikhlas pada kandungannya? Tidak. Para mufassir sebut ayat pertama Allah dah ceritakan itu antara bukti dan ciri-ciri seorang yang mempunyai nilai keikhlasan. Apa ayat yang pertama? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dia yakni Allah, Tuhan yang Esa. Maksudnya Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu, tidak ada dua, tidak ada tiga dan tidak ada kompromi. Dia satu. Berarti sesuatu yang kita buat mesti kita kena sembah dia, mesti kita kena serah diri kepada dia. Ni, itulah tandanya nama ikhlas. Yang kita hari ni tuan-tuan buat ni kerana manusia kan. Sikit bos. Lepas tu kan macam cerita Piramli tu, bawa anak tengah duk potong rumput dekat ladang tu. Bos, ni kenapa bawa anak ni? Tak ada siapa nak jaga anak. Nah, makcik ambil duit pergi ke hospital. Ni pakcik ni awak kerja lama-lama dah tua ni. Nak buat macam mana bos, kalau kerja tak ada gaji bos. Tak apa, ambil cuti. Bos kata, moga Allah panjangkan usia bos. Ada tuan-tuan jumpa bos buat baik. Allah tanya bos, terima kasih bos, moga Allah panjangkan murah rezeki bos. Bos tu kembang yang mobil. Tak apa, puji bagus. Tapi jangan puji ada makna tu. Tuan-tuan, sahabat rahimahullah je tuan-tuan.
Kadang-kadang manusia suka untuk kita memberikan kata motivasi. Tak apa motivasi tak apa. Tapi oleh sebab kita nak meraihkan dia. Tapi jangan sampai tahap kita nak ambil kesempatan atas apa yang berlaku. Maka anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a ialah di antara asas bagi kita namanya manusia. Kita berserah diri kepada Allah dalam masa yang sama. Jangan kita meletakkan kepercayaan kita kepada yang lain yang boleh merosakkan nilai iman, nilai diri kita sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW ialah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya kita dalam manusia ni, sesama manusia, kita kena sama-sama utuh dan kukuh. Yang hari ni tuan-tuan kita tengok sikit isu viral, fitnah timbul, blame, kata-kata keji, kesat dan sebagainya. Sampai akhirnya keaiban demi keaiban dilontar, keaiban demi keaiban dibuka. Betul atau tidak? Ni benda yang berlaku hari ni. Sampai tahap kita dah tak percaya pada orang ni dah merendahkan kawan ni. Tuan-tuan, di mana tanda iman kita masih ada, tuan-tuan? Jika kita tidak menjaga hubungan sesama manusia. Ni sesama Muslim. Apatah lagi sesama yang not yet Muslim. So kita kena bersedia, tuan-tuan, untuk kita berubah untuk jadi contoh yang baik. Baginda Nabi SAW sendiri. Tuan-tuan, selawat. Bila Nabi SAW sendiri datang ke bumi Madinah, bila Nabi SAW sendiri berdepan dengan pihak musyrik, bila Nabi SAW sendiri turun berdepan dengan pemerintah yang bukan lagi Muslim, tengok watak yang Nabi SAW bawa. Daripada watak Nabi, mereka melihat bukan hanya sekadar wajah yang menenangkan, mereka melihat akhlak Nabi yang cukup sempurna, itu tertarik mereka dengan Islam. Kita hari ni tengok orang Islam cemui. Dia tak? Cemui pula, minta maaf bahasa kampung dia. Tengok rasa macam meluat. Tengok meluat macam kampung saya juga. Tengok macam macam tak respect. Tuan-tuan, kita manusia. Sebab itulah Nabi SAW sebut, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinnas. Beruntunglah bagi orang yang sentiasa menjaga keaiban diri daripada mencari keaiban orang lain. Maka 3 perkara ini saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita jadi orang yang baik-baik. Pertamanya ialah menyerahkan diri kita pada Allah untuk dapat keikhlasan. Ini pesan Nabi. Sebab kita nak kerja, saya nak motivate untuk tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya. Kita nak buat kerja bukan kerana manusia, bukan kerana dengan puja, bukan kerana dengan APC. Kalau APC tu bonus, tuan-tuan. Saya pun pernah dapat APC tapi taklah tiap-tiap tahun. Kalau tiap-tiap tahun tu nampak pelik sangat, tuan-tuan. Tak payah, tuan-tuan. Itu hanya sedikit penghargaan daripada manusia. Yang penting jangan sampai kita culas dengan tanggungjawab dan amanah yang dipundakkan ke atas kita. Baik, itu 3 perkara yang Nabi SAW sebut untuk dapat nilai keredaan. So kita kena jaga baik-baik. Maka 3 perkara lagi yang Nabi SAW pesan agar kita jaga betul-betul, takut mendapat kebencian Allah Azza wa Jalla. Pertama kata Nabi SAW ialah qil wa qal. Qila wa qala. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu orang yang banyak menukilkan kata-kata. Saya pada pandangan saya, kalau kita buat macam ni, ini lagi bagus ni. Bagi pandangan tak apa. Tapi bila kita kata yang macam-macam, tapi kita tak buat dan kita tak kotakan apa yang telah kita kata, maka tuan-tuan kita tunggulah. Ini di antara perkara yang Allah benci. Sebab tu tuan-tuan, nak bercakap, biarlah bercakap pada perkara yang membawa pada kebenaran, biarlah perkara itu membawa kepada nilai kejujuran, dan perkara yang kita buat tu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan. Ya, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ini asas dalam hidup. Maka qil wa qal, kita duk menukil-nukilkan. Apatah lagi bukan hanya sekadar kita berkata-kata, kita qil wa qal. Qil ni kita cakap, qal kita cakap. Qil ni orang cakap, kita nukilkan. Tak, saya dengar daripada kawan tu, dia cakap kat saya. Lepas tu, tak tahulah dia kata, kau ni cakap macam ni pula. So kita ambil orang, maksudnya kita ambil suatu benda tanpa usul periksa, kita sampai dan kita sebar. Itu yang tadi. Qal kita cakap, duk cakap banyak kan. Kemudian kita ni duk sampai, ambil ni sampai. Ambil so kita banyak menyampai perihal orang yang sampai kepada kita, sedangkan benda tu kita tak tahu sahih ataupun belum pasti lagi. Ini perkara yang pertama yang perlu kita lihat. Ini di antara pesan Nabi untuk kita elakkan daripada membawa kepada kebencian. Qil wa qal. Ambil, nukilkan kata-kata itu tadi. Yang kedua iaitu wakasratus soal. Ni kata Nabi SAW, ya, iaitu orang yang banyak bertanya. So pagi ni jangan tanya banyak. Ataupun jangan tanya langsung. Gitu. Apa nak? Bukan maksud itu. Maksud kasratus soal ini, kita banyak duk menyoal, banyak mempertikaikan, banyak duduk tak puas hati. Ustaz Nabi tu cakap macam ni, saya nak tanya ustaz pula. Dia tanya tu semata-mata untuk nak apa macam istilahnya,
Satu, kalau dia berkata nak menguji penceramah ataupun penyampai, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi kalau Cari tanya silap, sekadar ya, cari apa? macam nak mencari silap kita lah ya. Ni benda yang perlu dibetulkan. Kadang dia tengok macam tak betul ni ustaz ni. Dia nak betul. Dia nak tengok silap kita. Tu niat tak betul. Apatah lagi, kadang-kadang dia tanya aje tapi dia tak nak buat. Dia sekadar tanya aje. Tuan-tuan, sesuatu yang kita tanya, sesuatu yang kita nak tahu, kalau tuan-tuan dah dapat tahu nilai kebaikan yang disampaikan, tapi tuan-tuan tak beramal, tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang tuan-tuan soal. Sebab tu Nabi pesan, waktu suatu soal ini ialah perkara yang juga membawa kepada kebencian. Tolong jaga. Nak tanya tak ada masalah. Ustaz ni kahwin dua ke Ustaz? Tu tanya lain. Tu hampa tanya benda yang aku tak suruh tanya. Tanya hak benda tanya. Maksudnya ialah kita tanya untuk kita nak tahu berkenaan dengan perkara namanya amal ibadah, perkara namanya tentang sesuatu yang kita nak buat, nak menyantuni namanya sunnah dan sebagainya. Itu yang kedua, iaitu wakas suatu soal, jangan banyak kita mempersoalkan. Sebabnya tuan-tuan tengok balik dalam surah Al-Baqarah, ketika mana pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Harun, ketika mana mereka berada di pinggir Bukit Tursina, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Musa seorang nak naik ke atas ke puncak Bukit Tursina, ketika itu kan Nabi suruh kamu sembelih seekor lembu. Kan Nabi suruh sembelih seekor lembu. Maka ketika itu pengikut dia tanya, lembu ni jantan ke betina? Maka Nabi kata, buat sahaja, mana satu pun tak kisah. Kalau begitu, apa warnanya? Tanya lagi. Jadi macam banyak duk tanya. Dia kata lembu, cukup lah lembu. Yang kita kadang-kadang hari ni bila sebut tentang lembu. Contoh macam ada satu kes yang baru berlaku ni. Ada seorang tu minta ceramah. Saya kata, Ustaz, saya nak minta ceramah Ustaz. Ya, tak apa. Tentang Maulid Rasul. Boleh insyaAllah. Saya pun tak minta khusus tajuk Maulid Rasul tu tajuk apa. Tentang masa lahir ke, cerita tentang perjalanan hidup Nabi ke, cabaran hidup Nabi ke, rintangan Nabi ke. Saya tak tanya sebab saya tahu kalau boleh disebut tentang Maulid Rasul ni umum. So pilihlah mana-mana pun yang penting boleh kita buat. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku ialah ada orang untuk jemput satu ceramah tu, saya minta detail lagi. Tuan-tuan, janganlah sampai tahap tu. Lepas tu pula blame pula kita ni macam Allah teruk sangat. Sebab Islam ini luas. So, indahkan ia dengan namanya Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu wa'idha'atul mal. Ya? Ataupun kalau kita sebut ialah orang yang menghabiskan hartanya di jalan yang tak sepatutnya. Contoh ni macam baru ni dapat gaji tuan-tuan. Mungkin dah beli beg tangan baru. Mungkin dah beli gelang tangan baru. Tak apa tuan-tuan beli. Tapi jangan lupa masuk duit dalam akaun saya, insyaAllah manfaat hari Jumaat ini. Contoh tak ada kena mengenang apa ni tuan. Maksudnya ialah kita pergi masjid, kita pergi mana-mana tempat kebaikan, ada tabung-tabung kebajikan, tuan-tuan masukkan duit kita. Sedikit saham kita dunia dan juga akhirat untuk masjid, untuk diimarahkan dan juga untuk digunakan, mudah-mudahan ia menjadi satu amalan kebajikan dan jariah berpanjangan sehingga kita mati. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, 3 perkara yang saya kongsikan dengan anda berdasarkan kepada hadis Nabi, iaitu 3 perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan 3 perkara yang dibenci ini, mudah-mudahan ia menjadi satu sempadan untuk kita nak elak daripada buat, apatah lagi 3 perkara yang tadi, mudah-mudahan kita boleh buat, menjadikan dia di antara jambatan kita untuk mendapat syurga dengan mudah, insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar itu. Saya mohon maaf sebab mandangan 9.30 saya ada meeting dan saya perlu untuk keluar bersiap siaga nak ke sana pula. Ya, saya minta maaf banyak sebab masa yang tidak mengizinkan. Saya hanya dipahamkan 8.30 sampai 9.30. Jadinya saya minta maaf banyak sebab tak dapat nak sampai ruang kepada soal jawab pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi kita doakan yang baik-baik. Moga-moga pertemuan ini Allah ridai, Allah berkati dan Allah rahmati, insya-Allah. Doakan untuk saya juga doakan untuk kalian, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nabil di atas sesi perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat ini. Mencintai Nabi dengan menyebutnya, bukan maksudnya banyakkan selawat, insya-Allah, dan kita bekerja kerana Allah. Sekarang maksudnya kita tak ada sesi soal jawab ya, tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih warga fakulti yang cukup-cukup hebat. Jangan letih untuk berbuat baik sentiasa. Mungkin itu asbab ditarik ke syurga Allah. Wallahu alam. Segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan sama-samalah kita mensyukurinya. Dan segala kekurangan dan kepincangan majlis ini adalah kelemahan daripada pihak kami dan kemaafan jua yang kami pinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Baik. Terlebih dahulu kita mohon hadirin untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bersuah foto.
Dipersilakan pihak ICT. Siap. Kita tunggu jap 10 saat. Baik, 15 saat untuk buka Terima kasih kamera, semua, eh. terima kasih semua. Baik. 4 2, ni Ustaz. 3, senyum. Okey. Senyum dan bertahan sebentar. Tak pernah tahan macam ni. Kena tahan jap. Ada 2 page. Okey. Okey, satu lagi. Kita buat freestyle tu. Okey, freestyle. Okay, freestyle gaya Jakim. Satu. Kerja Kim ah. Gaya Kerja Jakim. Kim macam ni. Oh, lama. Okey, 1, 2, 3. Sebentar. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Okey, jumpa lagi sahabat semua lah. Okey, Ustaz. Jazakumullah khair. Minta maaf saya keluar dulu ya. Okey, Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan.